A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberikan peluang sekali lagi pada pagi ini untuk bersama. Dan pada pagi ini kita sambung lagi surah Maryam, iaitu daripada ayat 51 sehingga ayat 65. Ayat 51 sampai 65. Dan hari ini Allah Ta'ala sambung lagi kisah beberapa Nabi. Kenapa dalam surah Maryam ni daripada awal surah yang kita perhati Allah Ta'ala cerita mengenai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Maryam, Isa, Ibrahim. Ini semalam lah. Lepas tu ini sambung lagi beberapa Nabi lain. Antaranya Nabi Musa, Nabi Ismail dan juga Nabi Idris. Okey, tengok Nabi Musa ayat 51. Allah kata wadhkur fil kitab Musa, sebut dalam kitab Al-Quran ni kisah Musa. Dan Allah Ta'ala bagi sifat Musa. Dia kata innahu kana mukhlasa, dia seorang yang terpilih, wa kana rasulan nabiyya, lebih bagi dia juga seorang rasul lagi nabi. Wa nadainahu min janibit turil ayman, dan kami seru panggil dia daripada sebelah kanan bukit Tur Sinai ataupun gunung Tur Sinai. Ini untuk menerima kitab Taurat. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia kepada kami untuk bermunajat. Lepas tu wa wahabna lahu min rahmatina, dan kami anugerahkan kepadanya, kepada Musa, akhahu Harun nabiyya, abang dia Harun sebagai seorang nabi. Jadi ulama kata, para ulama tafsir kata antara bantuan yang tertinggi pernah diberikan oleh manusia kepada manusia lain adalah bantuan daripada Nabi Musa kepada adik dia. Walaupun Allah Ta'ala dah tetapkan semenjak azali lagi Harun yang akan jadi asisten kepada Musa, tetapi Musa ni yang tergerak hati nak lantik abang dia, minta supaya abang dia dilantik sebagai Nabi. Dikatakan oleh para ulama tafsir ini antara bantuan yang paling tinggi. Recommendation daripada Musa mengangkat Harun jadi Nabi. Dan tidak ada jawatan yang tertinggi daripada jawatan kenabian. Dan ayat-ayat macam ni kalau kita baca dalam Quran, bila baca kisah Nabi Musa dan juga Harun, ini cerita mengenai kepentingan teamwork ataupun kerja pasukan. Okey, seterusnya ayat kisah Nabi Ismail. Allah kata wadhkur fil kitab Ismail, ayat 54. Dan sebut juga dalam Quran kisah Ismail. Dan Allah Ta'ala sebut kisah Ismail, Nabi Ismail, beberapa sifat dia. Innahu kana sadiqal wa'di, dia seorang yang membenarkan janji. Wa kana rasulan nabiyya, nabi, rasul lagi nabi. Maksud Nabi Ismail sangat mendapati janji. Kalau dia janji satu benda tu, dia akan laksanakan janji itu. Dan perangai orang yang tidak menepati janji ni bukan perangai yang baik, itu perangai orang munafik. Jadi kalau boleh kita ikut contoh para nabi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ni sadiqal wa'di, seorang yang membenarkan janji. Lagi antara keistimewaan Nabi Ismail ni, dia kata wa kana, dan dia tu ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dia ni sentiasa menyuruh ahli keluarga dia solat, zakat, dan dia di sisi Tuhan adalah seorang yang diredai. Dan Nabi Ismail ni antara tabiat dia atau kebiasaan dia, dia akan suruh anak cucu dia bersemayang. Dan dalam hadis Nabi sebut apa? Nabi kata Allah Ta'ala merahmati seorang suami yang bangun tengah malam kejut isteri untuk menunaikan solat malam lah. Kalau isteri itu tak sedar, dia akan ambil air basah-basah ke muka. Lepas tu Nabi bersambung lagi, Allah merahmati seorang isteri yang bangun tengah malam kejut pasangannya untuk solat malam. Kalau isteri suami ataupun pasangan tu tak mau, dia ambil air, dia basah-basahkan muka. Dan dalam sebuah hadis lain Nabi kata kalau suami isteri bangun solat malam sekadar 2 rakaat, dicatat oleh Allah sebagai orang yang mengingati Allah dengan banyak sekali. Dan dalam ayat-ayat lain pun kalau kita baca, Rasulullah sendiri pun diarahkan untuk menggesa ataupun mengarahkan ataupun mengajak anak cucu ataupun anak zuriat keturunan dia untuk semayang. Jadi kita kalau boleh, kita kena ada kebiasaan ni, ajak anak-anak kita untuk solat. Tanya. Tetapi kalau budak-budak kita boleh tanya dengan cara yang agak tegas lah, dah solat ke belum. Tapi kalau orang dah dewasa, kita gunakan bahasa-bahasa yang sepatutnya. Sebab saya ada jumpa seorang lelaki umur dia dah dekat 30, tapi dia macam bermusuh dengan adik-beradik dia. Sebab adik-beradik dia anak bongsu, adik-beradik dia ingat dia macam budak-budak lagi. Jumpa dia, kau dah solat ke belum? Kau ni dah umur 30 dah. Solat daripada kecil ni.
Bila family dia memandang rendah ke dia, tanya soalan dengan cara yang kasar, dia jadi memberontak. Lepas tu saya dengar cerita pada mak budak ni, lelaki ni, dia suka ada seorang pakcik dia. Pakcik dia ni sama juga, ajak dia tidak gunakan bahasa yang kasar. Bila nak ajak solat, jom kita solat. Lain tu, jom kita solat dengan dah solat ke belum? Macam kita ni bodoh sangat. Umur 40 semayang daripada kecil. Orang bertanya, solat ke belum? Itu seni-seni dakwah lah. Seterusnya cerita Nabi Idris. Nabi Idris tuan-tuan dalam ayat ni antara yang kita agak spesifik lah kisah dia berbanding ayat-ayat lain dicerita secara umum. Allah kata wadhkur fil kitab Idris, sebut juga dalam Quran ni kisah Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, dia seorang yang benar lagi nabi. Benda Allah kata wa rafa'nahu, dan kami angkat dia makanan 'aliyya, tempat yang tinggi. Angkat tempat yang tinggi ni ulama bincang lah. Ada yang dimaksudkan tempat yang tinggi langit keempat. Kenapa dalam peristiwa Mi'raj Nabi ke langit, memang Rasulullah jumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Dan para Nabi kalau nak wujud ataupun berada di langit-langit ni, macam Nabi Adam, Nabi Yusuf, Musa, Ibrahim, ini menunjukkan kedudukan mereka yang tinggi. Walaupun begitu tentu kena beringat juga sebab apa, ada sebuah kisah Israiliyat, kisah yang tidak sahih lah, disandarkan kepada ayat ni. Kononnya Nabi Idris ni berkawan dengan Malaikatul Maut. Kemudian satu hari ditanyalah Malaikatul Maut macam mana cara rasa mati. Lepas tu Malaikatul Maut pun ambil nyawa dia. Lepas tu kembalikan nyawa. Lepas tu dia kata aku tak rasa apa, sebab kamu ni orang beriman, jadi aku tarik nyawa tu dengan cara yang lembut sehingga kamu tak rasa. Lepas tu lama berkawan dia tanya lagi, macam mana syurga, comel ke tidak? Lepas tu Malaikatul Maut kata cantik. Dia kata macam mana kalau aku nak tengok syurga? Lepas tu kata Malaikatul Maut, kamu tak boleh masuk ke syurga selagi belum mati. Dia kata ambillah nyawa aku. Malaikatul Maut pun ambil lagi nyawa dia. Lepas tu lepas roh dia dicabut, dia pun pergi masuk dalam syurga dan tak mau keluar. Tak mau keluar. Jadi Allah Ta'ala kata tak boleh, belum sampainya untuk kamu masuk syurga. Jadi sebagai ganti Allah Ta'ala angkat dia di tempat yang tinggi. Ini cerita Israiliyat yang tak logik. Ada beberapa isu lah kalau kita nak bincang tidak logik pada ayat ni. Antaranya memati menghidupkan orang ni bukan kerja Malaikatul Maut. Malaikatul Maut ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajdah. Dia kata qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah kamu diambil nyawa oleh Malaikatul Maut yang diwakilkan kepada kamu. Bukan kerja dia, bukan kuasa dia. Dan Malaikatul Maut tak boleh ambil nyawa, kembalikan nyawa sebab bukan kuasa dia. Kerana mematikan menghidupkan orang ni adalah kuasa Allah. Dia kata muhyi mumit. Itu cerita-cerita Israiliyat. Dan biasanya cerita Israiliyat ni ada banyak kategori lah. Tapi yang saya sebutkan tadi, kategori yang ketiga, yang tidak diketahui status dia. Tetapi lebih selamat, lebih baik kita berpegang kepada riwayat-riwayat yang sahih sahaja. Dan penutup ayat yang cerita para Nabi ni, ayat 58, Allah kata ulaika, mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka daripada para Nabi. Dan Nabi disebut ni ada beberapa. Dia kata macam kumpulan. Dia kata min dzurriyyati Adam, daripada zuriat keturunan Adam. Itu satu tapisan manusia. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan daripada orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Maksudnya selepas Adam, orang kemudian tu wasak, Allah Ta'ala petapis selamat bersama Nabi Nuh. Lepas tu wa min dzurriyyati Ibrahim, selepas Nabi Nuh disebut Nabi Ibrahim pula. Sebab apa? Selepas ribuan tahun kebanyakan manusia ni wasak, kemudian berkumpul soleh tu pada Nabi Ibrahim. Wa Israil, Israil di sini disebut Nabi Yaqub. Dan Israil ni adalah dua patah perkataan dalam bahasa purba. Isra hamba, il Allah. Begitulah nama para malaikat, katanya semua yang berasal pada bahasa ni. Jibrail, Mikail, Israfil. Israil ni adalah nama gelaran pada Nabi Yaqub. Jadi kita kadang-kadang kena mengingat lah. Kata Israil la'natullah. Mengingat Israil ni gelaran Nabi Yaqub. Walaupun kemudian Israil itu dikenal sebagai Zionis ataupun sebuah negara kita kata haram di Israel tu. Tapi kadang-kadang kita kena berlapik juga bahasa kita. Sebab apa? Dalam Quran Israel ini adalah gelaran kepada Nabi Yaqub, yang mana maksud dia hamba il Allah. Dan sifat para Nabi ini Allah Ta'ala kata idza tutla alaihim ayatul rahman, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru sujjadan wa bukiya, mereka akan tunduk sujud dan menangis.
Maksud bila kita baca Al-Quran, kita cuba seraya mampu untuk memahami dan datangkan rasa gerun kepada Allah, supaya kalau boleh kita menangis. Dan dalam hadis Nabi sebut, kalau tak mampu nak menangis, cuba buat-buat untuk menangis. Kenapa? Itu sifat para Nabi. Itu cerita rakaat pertama yang kita bacakan. Dari rakaat kedua pula Allah Ta'ala sebut secara umum ada beberapa perkara. Yang pertama, dia kata fakhalafa min ba'dihim. Kemudian datang selepas keturunan para Nabi ini siapa? Khalfun, satu generasi yang tidak elok. Kenapa? Adha'us salah, meninggalkan solat, wattaba'us syahawat. Akibat daripada tinggal solat tu Allah Ta'ala sebut mereka akan ikut hawa nafsu. Jadi kalau siapa jenis tak semayang, dia senang nak jadi jahat. Sebab apa? Dia tidak ada rasa Tuhan tu ada bersama dia. Lepas tu ayat Allah Ta'ala gandingkan, tinggal semayang, ikut hawa nafsu. Jadi kita kena gesa, kena desak ataupun kena latih anak-anak kita untuk semayang. Dan kita ada semayang ni pun kita pastikan kita semayang tu betul-betul memenuhi hak solat, supaya kita boleh mengawal nafsu. Bukan saya kata, Allah kata ni. Fasawfa yalqawna ghayya. Dan jenis orang hak tak semayang kemudian ikut hawa nafsu ni, dia akan dicampakkan ke dalam kebinasaan. Hidup tak berkat di dunia, kemudian di akhirat besok akan dicampak ke dalam neraka. Dan ada sebahagian ulama tafsir kata ghayya ni adalah sebuah lembah yang sungguh mengerikan dalam neraka, yang dikhususkan untuk mencampak orang tak semayang. Dan ayat-ayat selepas tu Allah Ta'ala sebutlah, kecuali kalau orang yang bertaubat, dulu tak semayang, dia bertaubat, lepas tu dia ubah keadaan hidup dia, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Cuma ayat yang ke-63 ni nak sentuh, Allah Ta'ala kata apa? Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dia kata syurga itu kami wariskan kepada hamba kami yang bertakwa. Kenapa Allah pakai perkataan nuris, kami wariskan? Dan dia agak konsisten. Baca ayat lain pun Allah Ta'ala sebut mewarisi syurga, bukan mendapat syurga. Nabi Ibrahim dia berdoa, dia kata waja'alni, jadikan aku ya Allah min warathati jannatin na'im, pewaris syurga na'im. Baca lagi dalam surah Mu'minun, Allah kata qad aflahal mu'minun, orang berjaya, orang yang beriman. Dia persenaraikan sifat orang beriman. Hujung tu dia kata ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi. Sebab apa Allah pakai perkataan waris, bukan dapat? Sebab benda waris ni bukan benda yang kita usaha. Contoh, saya miskin, lepas tu katakanlah arwah abah saya ni orang kaya. Lepas dia meninggal, saya anak tunggal, saya pun tu dapat mewarisi harta dia tanpa usaha. Jadi tak setimpan dengan kedudukan saya dapat harta yang banyak peninggalan ataupun pewarisan ayah saya. Jadi kita di dunia ni amal ibadat kita memang ciput sangat, sikit sangat. Tetapi Allah Ta'ala Maha Pemurah, dia wariskan kita dengan syurga, yang mana syurga tu nilai terlampau besar, tak setimpal pun dengan amalan kita. Macam orang di dunia ni jadi orang kaya segera setelah mewarisi harta peninggalan ayah ataupun siapa-siapa. Itu sebabnya Allah Ta'ala pakai nuris, kami wariskan. Sebab apa? Nak tegur kita jangan perasan dengan ibadat kita yang sedikit. Dan terakhir sekali ayat 63 dan juga 64 ni Allah Ta'ala cerita mengenai perihal malaikat. Allah kata wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ceritanya selepas wahyu terputus selama 15 hari, ada cerita dah surah Al-Kahfi itu. Sebab Nabi tak sebut insya-Allah setelah ditanya soalan. Orang tanya Nabi 3 soalan, Nabi kata besok aku jawab. Tidak disebut insya-Allah. Jadi sebagai tegurannya kepada Rasulullah dan juga kepada kita semua, supaya guna perkataan insya-Allah ni, wahyu terputus lama, katanya 15 hari. Lepas 15 hari Jibril datang kembali, Rasulullah pun tanya, kenapa kamu tak jumpa aku lama? Lepas tu katanya Jibril, dia kata apa? Nak buat macam mana Muhammad, aku pun hamba suruhan Allah dan aku tak boleh bertindak lebih daripada apa yang Allah arahkan. Jadi berikutan itu Allah pun turunkan ayat 64 nak mengukuhkan cerita itu. Allah kata apa? Dan tidak wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah kami para malaikat boleh turun melainkan dengan arahan Tuhanmu wahai Muhammad. Maksudnya malaikat ni dibuat sesuatu yang diarahkan sahaja. Lain pada tu dia tak akan buat. Itu dah tuan-tuan sedikit sebanyaklah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat yang kita bacakan pada pagi ini. Itu ayat 51 sampai 65 surah Maryam. Dan insya-Allah minggu depan kalau ada rezeki kita baca lagi peristiwa akhirat, cerita di padang mahsyar, bagaimana manusia ni Allah Ta'ala sebut dikumpulkan sekali dengan setan dalam keadaan berlutut. Lepas tu Allah Ta'ala cabut kepala penyamun, kepala penyangak, kepala penjahat.
Kemudian diceritakan juga nanti minggu depan kita baca bagaimana manusia ni akan meniti titi yang sirat, dan itu adalah satu ketetapan yang tak boleh dilepas, tak boleh dilepasi. Semua kena lalu walaupun Rasulullah sendiri. Dan nanti akan ada perbincangan berkaitan dengan apa titi yang sirat. Jadi kalau ada orang kata tak ada cerita mengenai titi yang sirat dalam Al-Quran, orang tu sebenarnya salah. Ada dalam surah Maryam. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi pada pagi ini untuk bersama. Dan pagi ini kita sambung lagi surah Maryam. Dan ayat yang dibacakan tadi saya ambil daripada ayat 66 sampai 76 surah Maryam. Dan kesimpulan umum daripada ayat yang kita baca hari ini, dia cerita mengenai peristiwa akhirat, peristiwa daripada mahsyar dan sebagainya. Okey, tengok ayat 66. Allah Ta'ala kata wa yaqulul insan, berkatalah manusia. Manusia di sini umum tetapi kalau baca dalam tafsir ataupun dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut manusia yang mempertikaikan mati boleh hidup balik, berlaku kiamat ataupun tidak, biasanya nama yang biasa keluar dalam kitab tafsir nama dia Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, dia ni orang Makkah lah. Aidza ma mitu wa yaqulu al-insan, berkata manusia, aidza ma mitu lasawfa ukhraju hayya, adakah bila aku mati dah aku akan dihidupkan kembali? Ini soalan dia. Baca surah Yasin pun ada cerita yang sama, orang yang sama. Wada apa macam mana ayat tu? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia perhati? Ubay bin Khalaf dah tu. Kami cipta dia, kemudian bila lahir membesar dia jadi penentang yang nyata. Lepas tu Allah Ta'ala bagi contoh jawapan. Dia kata apa? Awala yadhkurul insan, tidakkah manusia ni ingat anna khalaqnahu min qabl, kami cipta dia sebelum ni, walam yaku syai'a. Contoh katakanlah saya lahir 75, tahun 74 saya tak ada lagi. Jadi Allah Ta'ala boleh buat daripada tidak ada kepada ada. Kalau setakat nak repair, mu mati, masuk lubang kubur, dah hancur jadi tulang, Allah Ta'ala boleh nak repair anytime. Bahkan kalau baca hadis Sahih Muslim, ini isu-isu berkaitan dengan akidah lah. Pada jasad kita ni ada satu bahagian yang tidak akan hancur, yang dipanggil ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni kalau tanya doktor, dia kata kosit, tulang kosit ataupun hujung ada secebis tulang, hak tu tak hancur. Dan Allah Ta'ala akan bina balik manusia ni berdasarkan ajbuz zanab, tulang ekor tu ataupun kosit tu. Macam kita kata memory card lah, Allah Ta'ala akan ambil situ. Kemudian Allah Ta'ala bercerita mengenai peristiwa akhirat. Peristiwa akhirat ni kalau kita tengok ngeri lah. Antara contohnya ayat 70, ayat 68. Allah kata fawarabbika, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, lanahsyurannahum wasyayatin, kami benar-benar akan bangkit ataupun kumpulkan mereka, manusia yang degil-degil ni, wasyayatin, dan juga syaitan-syaitan. Masuk di dunia ni kita tidak boleh melihat jin ataupun setan, tapi di akhirat besok dekat-dekat nak kena humban dalam neraka, wal-iyadzubillah, kita duduk sebelah jin dan juga setan. Masa di dunia ni duk puja setan ataupun takut sangatlah ke hantu setan, besok di akhirat duduk sebelah setan. Kemudian Allah kata thumma, kemudian lanuhdirannahum, kami akan bawa mereka haula jahannam, di sekeliling neraka jahannam, jisiyya, dalam keadaan berlutut. Kenapa disebut berlutut? Sebab ini adalah gambaran nak cerita manusia ni lemah ataupun kita kata helpless, tak boleh buat apa. Macam contohlah kita kata cerita orang dulu tentera Jepun bila dia nak pancung orang Melayu ni, disuruh gali lubang, sebelum nak kena pancung disuruh duduk berlutut. Masa tu terkencing, terberok semualah, kemudian dia akan pancung. Sama juga Allah Ta'ala bawa makhluk-makhluk hadegi ni bersama dengan setan, bersiap sedia duduk berlutut untuk kita kata bahasa kasar, diterajang, jatuh tersungkur dalam neraka. Dan kalau kita baca dalam sebuah hadis, neraka ni pula tuan-tuan, bila dicampak ke dalam neraka, neraka ni adalah sangat luas dan juga dalam. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim yang saya pernah baca, kalau tak silap saya, Nabi duduk di Madinah dengan sahabat dia, lepas tu dengar ada benda jatuh di luar. Nabi tanya, tahu dah apa benda yang jatuh tu? Sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi kata, yang jatuh tadi tu adalah batu yang dibuang daripada atas neraka 70 tahun lepas. Bayangkan tuan-tuan berapa dalam, memakan masa selama 70 tahun untuk jatuh ke dasar.
Itulah neraka. Lepas tu dia kata Jithiyah. Dan dalam Quran pun juzuk 27 ada sebuah surah yang dipanggil surah Jathiyah. Allah kata wa tara kullu ummatin jathiyah, dan kamu lihat pada hari itu manusia ni duduk berlutut. Maksud ini satu penghinaan. Dan ada juga riwayat yang mengatakan hak duduk berlutut ni sebab apa? Sebab terlampau gerun dan juga takut. Termasuk siapa? Para nabi sendiri. Mula-mula fasa, mula-mula betapa gemparnya kiamat ni. Bila dikumpul kepada mahsyar, semua jatuh berlutut, termasuklah para nabi. Dan ada hadis-hadis mengatakan bila manusia yang pergi cari para nabi, nabi ni kata nafsi nafsi, hari ni buat hak masing-masing, sehinggalah diselesaikan segala benda tu bila Rasulullah memberi syafaat kepada mereka. Okey, duduk berlutut. Allah berkata thumma, kemudian lananzi'anna, kami akan cabut min kulli syi'atin, daripada setiap pihak setiap puak. Sebab hari ni manusia ni dikumpulkan ikut grup dia, ada etis, ada Yahudi, ada ni. Allah Ta'ala tak humban semua ke dalam neraka dulu. Allah Ta'ala ambil apa? Ayyuhum, siapakah asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya, siapa hak paling teruk dia kata kederhakaan kepada Allah. Maksudnya katakanlah ada 1000 di satu kelompok, Allah Ta'ala tak ambil semua, Allah Ta'ala ambil kepala dulu, hak paling jahat dulu. Lepas tu ulama tafsir kata apa? Ini antara tanda rahmat Allah ni lebih luas. Dia tak humban dulu, dia tak humban semua sekali, dia ambil kepala-kepala dulu untuk dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Pengikut-pengikut ni akan diberi peluang lagi untuk pertahankan diri dalam mahkamah Allah di pada mahsyar. Lepas tu kalau baca dalam ayat lain, ada ayat sebut Allah kata qala dukhulu, masuklah kamu fi umamin qad khalat min qablihim min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kamu ke dalam neraka, join sekali bersama dengan orang yang terlebih dahulu masuk sebelum kamu. Maksudnya neraka ni ada masuk awal, ada masuk kemudian. Hak masuk awal siapa ni? Hak kata-kata paling jahat ni. Okey, kemudian ayat 71. Ayat 71 ni ayat ni macam pelik sikit. Allah kata wa in minkum, tidak ada seorang pun daripada kamu wahai manusia, termasuklah Rasulullah sendiri, illa melainkan wariduha, akan melaluinya. Ini cerita mengenai titian sirat. Titian sirat ni yang merentas antara mahsyar ke syurga, bawah tu neraka. Allah kata semua akan lalu titian sirat ini. Dan bila lalu tu disebut dalam sebuah riwayat, ada yang berlari sepentas kilat, ada seperti kuda, ada seperti unta, ada hak berjalan, ada hak apa merangkak dan sebagainya. Dan kita kata meniti titian sirat ni adalah satu, kita kata satu kepastian yang tidak boleh dilepaskan oleh siapa pun sehingga Rasulullah. Ini macam kita kata satu sunnatullah. Betul, dalam sebuah hadis Nabi sebut apa? Ini makna lebih kurang. Nabi kata seorang tu yang kematian 3 orang anaknya semasa di dunia tidak akan disentuh oleh api neraka, melainkan dalam hadis sebut tahillatan qasam, melainkan satu sumpah yang telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya dia tidak akan disentuh oleh api neraka, tetapi dia kena lalu juga atas titian sirat berdasarkan ayat ni. Allah kata wa in minkum, tak ada seorang pun di kalangan kamu illa melainkan wariduha, akan merentasinya. Ini kata-kata titian sirat, yang mana titian tu tajam, kata halusnya lebih halus daripada mata pedang. Jadi kalau ada orang kata dalam Quran tidak menyebut mengenai titian sirat, orang tu silap. Ini ayatnya. Dia ada cerita panjang lebar kalau baca dalam tafsir. Okey, kemudian ayat 72 tu Allah kata thumma, kemudian nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan orang yang bertakwa bila melintas titian sirat, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang yang zalim dalam neraka tu jithiyya. Jithiyya maksudnya jatuh berlutut. Okey, kemudian ayat berikutnya 74 sampai 76 Allah Ta'ala cerita mengenai persaingan yang cuba ditunjukkan oleh musyrikin Quraisy. Dia kata wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, bila kamu dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata. Ni cerita masa di Mekah lah ni. Qala alladhina kafaru, berkata orang yang kafir, lil ladzina amanu, kepada orang beriman, ayyun fariqain khairum maqama, antara dua pihak ni, mu hak beriman kononnya dan kami hak yang kononnya kufur, ayyul fariqaini, siapa di antara kedua ini khairum maqama, yang lebih baik kedudukan dia, wa ahsanu nadiyya, dan lebih baik nadiyya, kelab ataupun tempat berkumpul. Ini perangai manusia, ketika manusia jahil. Bila Rasulullah dan juga orang Islam duk cerita kamu tak betul, lepas tu katanya apa, orang kafir duk bergaduh lah. Sudahnya puak-puak musyrikin ataupun orang kafir ni menentukan nilaian
baik, buruk, betul ataupun tidak berdasarkan kita kata aspek material. Dia kata apa? Okey, sekarang mu duk kata kami sesat sembah berhala, mu tu pula mu kata mu betul, berada di atas landasan yang betul, agama yang betul. Sekarang ni tengok antara kami hak mu kata musyrik sembah berhala mengaruk ni dan kamu yang konon sembah Allah, sekarang cuba tengok siapa lagi senang hidup. Rumah siapa lagi besar? Kelab tempat berkumpul siapa lagi hebat. Mu dia kata rumah kamu kecil. Kamu kalau nak berkumpul pun kena berkumpul di rumah Zaid bin Al-Arqam, seorang sahabat Nabi, Al-Arqam bin Al-Arqam. Rumah tu kecil berbanding dengan rumah kami. Jadi kalau betul kamu untuk berada di atas agama hak betul, kenapa hidup kamu susah? Dan kalau kami ni berada dalam agama yang tak betul, kenapa kami hidup mewah, selesa dan sebagainya. Hak ni orang Islam nak kena perhati. Jangan terpedaya dengan aspek material. Kenapa dunia ni adalah ujian semata-mata. Dan kadang-kadang kelebihan yang diberikan kepada orang bukan Islam ni ataupun orang kafir ataupun orang jahat ni dipanggil sebagai istidraj. Istidraj ni maksudnya kelebihan yang Allah beri kepada mana-mana makhluk dengan tujuan nak sesatkan dia. Nak kenal senang istidraj ni. Makin orang tu kaya, makin orang tu hebat, makin orang tu berilmu, dia makin jauh daripada Tuhan, dia makin sombong. Itu istidraj. Dan contoh makhluk yang dikurniakan istidraj adalah iblis. Dia minta supaya tak mati. Allah Ta'ala benarkan dia tak mati. Dan lambat mati ataupun tak mati adalah kelebihan yang semua yang diidami oleh semua makhluk. Tapi Allah Ta'ala beri perkara itu kepada iblis sebagai istidraj untuk tambah sesatkan dia. Okey, dan yang terakhir sekali ayat 76 ni Allah kata wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Allah Ta'ala tambah lagi kepada orang yang dah mendapat hidayah. Maksud dia apa ni? Kita ni alhamdulillah berada di atas landasan yang betul, hidayah. Dan Allah Ta'ala tambah lagi kepada kita berdasarkan usaha kita. Lepas tu hidayah ni tuan-tuan kena cari dan kena usaha. Tak boleh kita duduk di rumah. Lepas tu orang tanya kenapa tak pergi surau masjid, kenapa tak menutup aurat, kenapa tak tu, kenapa tak ni. Kita kata tak dapat hidayah lagi. Sedangkan hidayah ni seperti makanan dan juga kenyang. Duduk situ orang tengah makan, kita kata kenapa tak makan? Makanan tak sampai lagi kepada saya. Bukan begitu, kena pergi cari hidayah. Dan sebab tu kita semayang, dalam semayang kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bukan sekarang tak lurus. Masuk ihdinas siratal mustaqim pada Al-Fatihah tu, tunjukkan kepada kami jalan yang benar-benar lurus yang boleh menyebabkan kami konsisten atas hidayah ini. Dan benda ni kena dilakukan secara berterusan lah. Itulah tuan-tuan sedikit sebanyak pengajaran daripada ayat yang kita baca pagi ini. Dan insya-Allah besok pagi kita akan baca lagi antara contohnya isu yang kita akan ulas besok lah. Cerita mengenai dalam neraka besok berhala ni akan bercakap dan menafikan amalan orang yang sembah dia. Juga besok insya-Allah kita akan cerita mengenai kebiadaban manusia yang mengatakan Allah ni ada anak. Cuma ada khurafat sikit lah. Ada khurafat sikit. Biasa orang duk suka benda-benda khurafat ni dikaitkan ayat yang kita akan baca besok berkaitan dengan bencana alam seluruh dunia yang berlaku biasanya sehari selepas Christmas. Itu besok punya cliffhanger sikit. Tak boleh cerita tu hari ni, akan besok tak datang. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi pada pagi ini tuan-tuan. Dan hari ini alhamdulillah kita habis baca surah Maryam. Tadi habis surah Maryam dan insya-Allah minggu depan kita masuk surah Taha. Dan surah Taha ni banyak sungguh kisah-kisah dan juga pengajaran yang boleh kita ambil. Dan hari ini kita baca tadi dalam surah Maryam ayat 77 sampai 98 ataupun akhir. Ada banyak isu yang boleh kita bincangkan dan hari ini mungkin masa panjang sikitlah saya ambil dalam 15 minit. Okey, ayat 77 sampai 82 ni cerita mengenai musyrikin Quraisy. Cuma ada satu nama yang keluar dalam kitab tafsir. Cerita dia nama lelaki ni nama dia Al-As bin Wa'il. Nama dia Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ni kafir lah. Dan dia ni ada hutang dengan seorang sahabat Nabi nama dia Al-Khabbab ibn Al-Ard. Jadi satu hari Khabbab ni pergi jumpa dengan Al-As bin Wa'il, minta hutang tu. Lepas tu Al-As bin Wa'il pun kata, aku tidak akan bayar hutang kamu
sehinggalah kamu kufur kepada Muhammad. Lepas tu sahabat Nabi tak maulah. Dia kata bila dia kata tak mau bayar sampai mati kita menghadap jumpa Allah. Lepas tu katanya si kafir tu Al-As bin Wa'il, dia kata tak pelik besok kalau aku hidup, kalau betul lah ada kiamat, kalau betul lah hidup balik, dia kata aku akan dapat harta yang lebih banyak dan aku akan bayar masa tu. Jadi berikutan kita kata sendaan ataupun ejekan Al-As bin Wa'il tu turunlah ayat 77 dan juga sampai 80. Dan sebenarnya dia ada kesinambungan. Kalau kita baca semalam ayat 66 tu, cerita orang yang tak percaya lepas mati ni akan hidup balik. Nama dia siapa? Ubay bin Khalaf. Ini pula Allah Ta'ala sebut jenis manusia yang kedua suka mengejek agama ni. Dia tak percaya kiamat ni akan berlaku. Lepas tu dia pun ejek. Dia kata tak pelik kalau kiamat berlaku sekalipun aku akan ada harta yang lebih banyak di akhirat kelak. Ini antara contoh-contoh. Kemudian ayat 78 ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tanya balik. Dia kata, Abtala al-ghaib. Adakah dia tu boleh tahu benda ghaib? Amittakhadha indar rahmani ahda. Ataupun dia memang ada janji dengan Tuhan. Tuhan akan beri dia syurga seperti yang disebut. Cuma yang saya nak tekankan di sini, perkataan Abtala al-ghaib. Allah kata, adakah dia cuba nak menduga-duga benda ghaib? Tuan-tuan kena ingat dalam agama kita ni, benda ghaib tak boleh kita main-main. Dan bila sebut benda ghaib, benda ni mesti berdasarkan kepada wahyu sahaja. Sebab dalam surah An-Naml Allah Ta'ala sebut, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah Muhammad, tak ada siapa pun tahu mengenai benda ghaib di langit ataupun di bumi melainkan Allah. Dan ini prinsip dalam akidah. Betul, katakanlah kita jumpa ada orang yang mendakwa dia tahu benda ghaib, jin ni sekian. Dia dakwa benda-benda pelik lah. Dia kata setan ni sekian. Bila dia sebut benda tu benda ghaib, dalam agama prinsip dia, asas dia, awak mendakwa benda ghaib, awak kena bawa dalil daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab tidak ada siapa mengetahui benda ghaib melainkan Allah. Dan Allah kadang-kadang dia dedahkan kepada Rasulullah dalam hadisnya. Jadi kita tak boleh kata ini ahli syurga, ni ahli neraka, setan ni begini-begini. Dalam Fatihah tu kononnya ada 7 nama setan. Salah baca Fatihah akan menyebabkan kita panggil 7 nama setan. Awak dakwa, bawa dalil. Dalil bukan buku, bukan kitab. Dalam kitab sebut syekh, bukan. Bila sebut dalil, mesti Al-Quran dan juga hadis. Kalau orang tu berbicara mengenai benda ghaib, dia kata syurga ni sekian. Syurga ni seperti sejenis, dia kata pokok yang dinamakan Raja Satu. Pokok Raja Satu ni dia ada lubang-lubang menjadi ruang tempat semut masuk buat sarang. Dia kata syurga macam tu lah. Jadi kita bertanya, itu benda ghaib? Dalil. Kalau dia tak buat dalil, kita anggap itu sekadar cakap kosong yang tak perlu kita pedulikan. Sama juga orang yang mendakwa, orang perempuan ni kena beringat sikit. Jangan tidur sekian-sekian lepas hasar ke apa ke, nanti dirogon oleh jin. Awak tahu mana jin boleh merogol perempuan tu? Awak nampak ke? Jin ni benda ghaib. Okey, sekarang dalil. Itu ya, prinsip dia mudah. Bila kita pegang prinsip ni, kita tak mudah ditipu oleh orang. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, agama ni bukan hak kita, hak Allah. Okey, kemudian seterusnya Allah Ta'ala cerita mengenai berhala. Berhala yang disembah ni tak kira lah. Kalau zaman dulu berhala ni patung-patung dan sebagainya, Allah Ta'ala kata dia akan berikan kehidupan kepada berhala. Dia kata apa? Wattakhadhu, ayat 81. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka menyembah selain pada Allah berbagai-bagai Tuhan. Liyakunu lahum izza, supaya Tuhan tu boleh kata menjadi pembantu. Allah kata kalla, tak mungkin, tak boleh. Sebaliknya sayakfuruna biibadatihim. Berhala ini akan diberikan nyawa oleh Allah di akhirat besok dalam neraka. Dia akan kufur, dia akan ingkari segala penyembahan dia. Wa yakununa alaihim didda, dan berhala ni pula akan jadi lawan musuh kepada para penyembah dia. Jadi kena beringat tuan-tuan. Kemudian dalam neraka ni Allah Ta'ala sumbat sekali ahli neraka ni antara manusia, jin dan juga berhala-berhala yang disembah. Kemudian ayat 83 Allah kata, alam tara, tidakkah kamu perhatikan Muhammad, anna arsalna syayatin, kami hantar setan-setan, alal kafirin ta'uzzuhum azza, kepada orang kafir yang menyesatkan mereka. Ni pelik juga ayat ni. Ayat ni Allah kata dia hantar syaitan
untuk menyesatkan orang kafir. Sebenarnya maksud lagi tepat bukan hantar. Allah Ta'ala kita kata apa, membenarkan setan-setan untuk tambah menyesatkan orang kafir. Tetapi Allah Ta'ala tidak membenarkan setan untuk menyesatkan orang beriman yang betul-betul ikhlas. Sebab setan ni dia dah ikat perjanjian, aku janji dia akan sesatkan manusia. Dan dia beritahu semua akan terkena godaan dia, dan dia tak mampu nak goda cuma orang yang beriman dan betul-betul ikhlas. Jadi ayat ni nak ceritanya setan tu sebenarnya Allah Ta'ala beri izin menyebabkan dia pergi sesatkan orang kafir lagi lama lagi sesat dan sebagainya. Okey, kita skip. Kemudian ayat 88 sampai 95 ni cerita mengenai satu jenayah manusia yang paling besar, iaitu menisbahkan ataupun mengatakan Allah ni ada anak ataupun ada sekutu. Tak kira lah Allah ni ada sekutu, percaya tangkal azimat, kononnya tangkal ini ada kuasa yang Allah nak pinjamkan pada dia boleh menghindar kemudarat. Ataupun lebih teruk lagi macam orang Nasrani dia kata Isa tu anak Allah, ataupun orang Yahudi dia kata Uzair tu anak Allah. Jadi di sini Allah Ta'ala tegur ni. Dia kata apa? Qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah tu ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda, mereka telah melakukan satu perkara yang sangat dahsyat, telah bawa satu kita kata dakwaan yang sangat dahsyat, orang hajar. Lepas tu Allah berkata takadus samawat, hampir sahaja langit, yatafattarna minhu, langit hampir sahaja pecah berkecai kerana terkejutnya langit mendengar dakwaan manusia yang mengatakan Allah ni ada anak. Wa tanshaqqul ard, dan hampir saja bumi ni pun terbelah, terkejut. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir sahaja dia kata gunung pun boleh berkecai. Kalaulah kita kata gini tuan-tuan, makhluk selain pada manusia dan juga jin semuanya tunduk patuh kepada Allah. Banyak nas-nas menyebutkan begitu. Dan semua makhluk ni baik bumi, langit, bukit, bukau, semua tahu Allah adalah Tuhan yang satu dan tidak mempunyai anak. Sekali ada manusia-manusia yang kurang hajar, yang biadab, mengatakan Allah ada anak. Patut Allah Ta'ala gambarkan, kalaulah bukit, langit, bumi, gunung, ganang boleh berbicara, dia akan terkejut. Terkejut tak ke mana? Langit itu boleh berkecai, boleh pecah, bumi boleh terbelah, gunung boleh runtuh, kerana biadabnya manusia mendakwa Allah ni ada anak. Di sini tuan-tuan ada cerita khurafat sikit. Ayat ni ayat 88 dia kata berkaitan dengan orang yang mendakwa Allah ni ada anak. Lepas tu Allah kata gunung, ganang, bukit, bumi, langit hampir berkecai, terkejut dengan dakwaan yang biadab ini. Lepas tu setengah orang yang kreatif dia kata apa? Kalau kita perhati dalam bencana alam yang berlaku di seluruh dunia, dia kata kebanyakannya berlaku pada 26 Disember. Dia kata tengok tsunami berlaku pada 26 Disember. Lepas tu dia kata gempa bumi yang berlaku di Alaska tahun bila dah? Pada 26 Disember. Dia pun tanya, kenapa 26 Disember? Sebab dia kata 25 Disember adalah Christmas. Christmas pula dakwaan hari kelahiran Isa ataupun hari kelahiran anak Tuhan. Jadi hari yang mereka sambut Christmas tu hari mendakwa hari kelahiran anak Tuhan. Hari berikutnya langit, bumi, gunung, ganang pun menunjukkan reaksi terkejut, berlakulah bencana alam. Ini semua khurafat tuan-tuan, jangan duk percaya. Kenapa bencana alam ni Allah Ta'ala dah tetapkan semenjak azali lagi. Dan bukan begini caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita buka Al-Quran nak cari benda-benda pelik macam ni. Bencana alam dia berlaku kerana Allah Ta'ala nak mengingatkan kita. Tak kira lah orang tu syirikkan Allah ke, dakwa Allah ada anak ke, sebagainya. Bencana alam tetap berlaku, dan bencana alam berkaitan dengan sunnatullah, sains. Kalau manusia ni merosakkan alam, akan ada timbal balik. Alam ni kita kata berinteraksi atas izin Allah untuk menyedarkan manusia. Dan kalau boleh kita jangan cari dalam Quran benda-benda macam ni. Ni orang kita dah pantang jumpa berlaku benda pelik-pelik. Macam hari tu kes apa? MH370 buka surah Yasin. Dia kata Yasin sebut dah. Berlaku 11 September buka surah At-Taubah, juzuk surah yang ke-9, juzuk yang ke-11, ayat yang keberapa. Duk cari benda-benda macam ni sehingga seolah-olah Al-Quran ni kitab nujum, sedangkan Al-Quran ni kitab hidayah. Jadi kalau boleh tuan-tuan jangan kita layan benda macam ni, dibimbangi akan merosakkan apa? Kita kata interaksi kita dengan Al-Quran. Dan yang terakhir sekali ayat 96. Ayat 96 ni Allah Ta'ala cerita kelebihan orang soleh. Dia kata apa? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman.
wa amilus salihat, dan beramal soleh. Iman dibuktikan dengan amal. Amal pula mesti amal yang soleh. Kenapa? Amal soleh dua syarat. Satu, niat yang ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mesti bertepatan dengan sunnah Nabi. Ada orang yang ikhlas tapi jahil, tak belajar, dia buat ibadat dia tidak menepati apa yang Nabi ajar. Ada orang yang mengikut sunnah tapi niatnya tidak ikhlas, nak menunjuk pada orang ataupun nak tunjuk dia hak paling sunnah berbanding orang lain. Tak betul je ke tu? Jadi kena dua sekali. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, iaitu ikhlas niatnya, kemudian betul-betul ikut sunnah Nabi. Allah kata apa? Sayaj'alu lahumur rahman. Allah yang maha pengasih, pemurah, akan memberikan, menjadikan kepadanya wudda. Wud ni maksud rasa kasih sayang. Okey, untuk menjelaskan ayat ni, para ulama tafsir dibawa satu hadis. Hadis ni sahih dalam Sahih Muslim, makna dia lebih kurang. Allah Ta'ala ni kalau dia dah cintakan seorang hamba, dia buat macam mana? Dia akan panggil Jibril. Dia pun bagi tahu Jibril alaihi salam. Dia kata, Jibril, aku cintakan si fulan bin si fulan. Mu pun kena cinta ke dia. Lepas tu Jibril pun mencintai si fulan bin si fulan tu. Kemudian Jibril pun melaungkan kepada makhluk, semua makhluk yang berada di langit. Dia kata, semua makhluk langit dengar, ini satu deklarasi ataupun arahan daripada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala cintakan si fulan bin si fulan yang berada di bumi tu. Jadi sekarang kamu semua kena cintakan dia. Jadi semua makhluk langit, malaikat langit mencintai si fulan bin si fulan. Dan bila malaikat langit ini cintakan si fulan bin si fulan, dia akan doakan kepada orang tu. Dia doakan kesejahteraan. Lepas tu berikutan itu, cinta makhluk langit itu akan turun ke bumi, kena kepada makhluk bumi. Sudahnya makhluk bumi ini termasuklah kita kata haiwan ke gunung ganang, manusia lebih-lebih lagi akan rasa cinta kepada si fulan bin si fulan. Sebab tu kita kalau kita tengok ulama ataupun orang soleh, secara psikologi pun kita rasa sayang, kita rasa nak berdamping dengan mereka, nak ambil manfaat dan sebagainya. Itu cerita orang yang dicintai Allah. Ada pula opposite yang terbalik. Allah ni disambung lagi hadis tu. Allah bila benci dengan seorang ni, dia akan panggil Jibril, dia kata, mu kena benci kawan ni. Jibril pun benci. Kemudian Jibril pun laungkan kepada malaikat bumi, malaikat langit, semua pun benci. Lepas tu kebencian tu turun ke bawah, menyebabkan nama si fulan bin si fulan tu di bumi jadi busuk ataupun tidak disukai oleh semua makhluk bumi. Jadi kita bila kita baca ayat-ayat macam ni, kita kena doakan supaya kita yang dikurniakan Allah rasa cinta, cinta pada Allah cintakan kita dan dicintai oleh makhluk. Dan nak dapat cinta Allah ni tuan-tuan, jangan perasan. Orang kita ni banyak perasan. Perasan macam mana? Perasan nak supaya Allah Ta'ala cintakan dia, tetapi tidak, kita kata, tunjuk bukti. Sebab tu ayat ni cantik dah. Dia kata, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Untuk dapat cinta Allah kena fulfill requirement iman dan juga amal soleh. Dan sudah pasti nak dapat iman dan amal soleh ni tak cukup dengan berzikir puluh-puluh ribu. Hak tu salah satu cara. Tetapi yang lagi penting kena menuntut ilmu. Bila kita datang ke seorang masjid menuntut ilmu, kita ambil langkah untuk mencapai cinta Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan cintakan kita, dan cinta Allah tu akan turun, menyebabkan kita mendapat keberkatan hidup dan juga dicintai oleh semua makhluk bumi. Itulah lebih kurang tuan-tuan surah Maryam. Kita dah baca hari tu Sabtu Ahad macam ni sampai habis. In fact kita dah mula hari tu lagi surah surah Al-Isra. Dan insya-Allah minggu depan kita akan baca surah Taha. Surah Taha ni sangat menarik. Dan surah Taha ni tuan-tuan, dalam surah Taha ni ada cerita Nabi Musa yang sangat unik, yang tak disebut dalam surah-surah lain. Macam Nabi Musa dikurniakan tongkat oleh Allah. Lepas Nabi Musa, Allah Ta'ala tanya pendek, dia jawab panjang. Sebab apa? Dia nak duduk lama beribadat dengan Allah. Dan banyak lagi lah. Nanti insya-Allah kita sambung minggu depan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.